Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok soalan pertama. Yang ini saya ambil sebenarnya, soalan ni adalah soalan contoh soalan percubaan untuk sekolah bersama penuh. Lebih kurang soalan dia sebab soalan dia kebanyakan penggubal soalan duduk kat sana. Jadi dia mungkin soalan ni lebih kurang macam soalan SPM kamu yang keluar. Kita tak tahulah macam mana, saya target je. Okey, kita tengok nombor 1 kat sini. Rajah 1 menunjukkan sebuah segi empat PQRS. Ini sebuah segi empat. Sepatutnya kat sini dia kena tambah sikit lah. Ada segi empat selari kan bentuk dia. Kita tengok. Bila dia beritahu segi empat selari. Di gambar dia ada ni tinggi dia kat sini. X tolak 3. Atas 3X tolak 7. Okay. P, Q, R, S. Diberi luas segi empat selari. Dia kata luas sama dengan 56 cm kuasa 2. Cari nilai X kan. Jadi kat sini kamu kena tahulah apa formula untuk luas segi empat selari kan. Formula kan, saya keluarkan formula dulu. Formula untuk luas segi empat selari sama dengan panjang tapak darab dengan tinggi. Panjang tapak darab dengan tinggi. Mana panjang tapak? Panjang tapak ni. Ini kita panggil panjang tapak PS. Dan kamu tengok PS dengan QR adalah sama sebenarnya, sama panjang, kan? Jadi panjang tapak kat sini adalah 3X tolak 7. Okey, tinggi dia, ni tinggi dia. Darab dengan tinggi. Jadi X tolak 3. Simple je. Kan? Luas dia bagi berapa? Sama dengan, kita boleh letak kat belakang ni pun boleh, sama dengan 56. Dia boleh pergi kiri ke kanan. Tak ada masalah. Sebab benda ni kita hanya samakan saja. Jadilah soalan kuadratik 4 markah. Jadi kamu kena kembangkan. Biasa kembangkan. Ni. Situ 3X darab dengan X akan dapat 3X kuasa 2. Itu belakang pula. 3X darab dengan negatif 3 akan dapat negatif 9X. Ikut bawah pula. Negatif 7 darab dengan X, negatif 7X. Negatif 7 darab negatif 3 akan dapat positif 21 sama dengan 56. Susunkan, kuadratik kita susun kuasa 2 dulu. 3X kuasa 2 tolak 9X tolak 7X campur 21 pindah tolak 56. Sebab syarat dia mesti sama dengan kosong. Kita akan dapat 3X kuasa 2. Yang ini tolak 9 tolak 7. Kamu boleh ambil kalkulator, tolak 9 tolak 7 akan dapat tolak 16X. 21 tolak 56 kita akan dapat 35. Negatif 35 kat sini. Kita akan dapat sama dengan kosong. Ambil kalkulator, faktor kamu akan dapat 2 jawapan. Kan? Faktor yang kamu guna tu mod. Tekan sampai jumpa EQN. Kemudian tekan anak panah ataupun tekan mod sampai jumpa degree. Pilih degree nombor 2. Yang depan ni A dia adalah depan tu. A 3. B dia negatif 16. Dan C negatif 35. Masuk kalkulator kamu akan dapat 2 jawapan diberikan. Tengok. Kalkulator saya ni pakai kalkulator iPad ni dia lain sikit. Cikgu. Ya. Kenapa yang 3X kuasa 2 tolak 9X tolak 7X tambah 21 tolak 56 sama dengan kosong? Sebab 56 dah pergi belah sini. Oh, memang ganti dengan kosong. Bila 56 pergi kat sini, siapa yang tinggal kat sini? Tak ada orang. Tak ada orang maksudnya kena tulis kosong. Kosong. Oh. Okey. Yang ini kita panggil dia dalam kuadratik.
Kan? Kalau kamu tengok kuadratik kat sini, kita mesti dapatkan dia sama dengan kosong. Bila dah dapat sama kosong, maksudnya ini kita panggil dia persamaan am yang kita boleh tekan kalkulator. Dia mesti dapat kosong. Bila dapat kosong, baru dia akan jadi AX kuasa 2 campur BX campur C sama dengan kosong. Maksudnya yang X kuasa 2 ni A. Sebab tu kita ambil kalkulator A dia 3. Yang X saja B. B dia negatif 16. C maksudnya dia tak ada X. Baru boleh. Kalkulator dia tanya ni A, B, C. Kemudian kalkulator kamu akan bagi jawapan. Satu dia akan bagi jawapan negatif. Negatif berapa dia bagi? Negatif 1.67. Satu lagi dia bagi 7. Sebab ukuran kita cm, negatif kita tak ambil. Cm dia tak ada ukuran negatif. Jadi jawapan kita, X kita adalah sama dengan, tulis jawapan 7 cm. Macam tu. Boleh ingat lagi? Ada soal? Boleh. Boleh Okey. Jadi kat sini sebenarnya yang penting tu, kalau kamu tengok, kamu kena cekap nak kembang-kembang ni lah. Dapatkan kuadratik kembangan. Kembangan yang paling penting ni. Kembang ni. Cuma dia dapat ke sini. Lepas tu nak susun pula kepada bentuk am. Kita panggil dia. Yang mana ada A, ada B, ada C. Lepas tu kalkulator uruskan. Tak ada masalah. Okey. 4 markah soalan ni. Tengok soalan kedua pula. Soalan kedua ni kita dah pernah buat ulang kaji sikit itu tentang apa ni? Set kan? Okey, tengok ni dulu Kalau besar nampak Rajah 2 di ruang jawapan ialah gambar rajah Venn. Gambar rajah Venn yang menunjukkan set J, K dan L. Okey. Yang ni senang sikit sebab dia dah lukis gambar. Kita lukis je lah gambar. Cuma ni dia bagi ada bulatan satu. Kemudian ada segitiga. Kemudian ada kotak. Ni antara topik yang nak bagi markah kamu lah. Bonus jugalah kita panggil dia antara yang mudah. Set kan? Okey. Dengan keadaan set semester J gabung K gabung L, lorek rantau yang diwakili dia suruh buat apa? Lorek rantau diwakili oleh J silang dengan K gabung dengan L pelengkap. Yang ni kita kena lorek. 2 markah je dia bagi. Sini tak banyak pun 2 markah. Jadi macam mana nak buat? Langkah pertama, teknik dia kita panggil dia, kamu biasanya saya galakkan pelajar nomborkan semua ruang yang ada. Contoh ruang ni saya ambil 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 5 ni kawasan semua ni. 4 ni 3, ni 2, ni 1. Ini kawasan-kawasan dia kan. Okey, kemudian kita pergi tanda kat sini. J maksudnya kotak. Kotak kita kat sini kalau kau tengok dalam kotak ni ada nombor apa? Dalam kotak ni ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3. Macam tu. Okey. Kemudian kita pergi tengok pula K. Dia nak K kan? K. K bulatan ni. Okey, bulatan penuh ni, tengok dalam bulatan penuh ni ada nombor apa? Ada nombor semua nombor dalam bulatan. Ada nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Ini dalam bulatan. Tak kisah masuk siapa punya tak kisah. Asalkan dalam bulatan. Si nombor dia. L prime ni maksudnya tutup L. L prime maksudnya tutup L. L siapa? Segitiga. Tutup segitiga. Bila kita tutup segitiga yang tinggal apa? 1, 2, 5. Itu maksud L prime. Tutup L. 1, 2, 5. Tulis nombor dia kat situ. 1, 2, 5. Okey. Kemudian baru kita jawab. Yang pertama kita kena jawab dalam kurungan dulu. Dalam kurungan dia kata bentuk persilangan. Persilangan maksudnya kamu kena cari nombor yang sama saja. Nombor yang sama. Dekat sini kesimpulan kita antara dua orang ni yang sama adalah nombor 2 dan nombor 3. Jadi jawapan kita kat bawah 2 dan 3 macam tu. Okey. Simbol ni pula simbol kesatuan. Kesatuan maksudnya kamu gabungkan saja.
Gabung. Jadi gabungkan, maksudnya kita gabungkan 2, 3 dengan yang ini. Gabungkan. Bila gabungkan maksudnya, itulah jawapan akhir kita, lorek. Mana nak lorek? Nombor 1 lorek. Lagi apa lagi? Nombor 2 pun lorek. Lagi apa lagi? Nombor 3 lorek. So, kemudian nombor 5 pun lorek. Kat luar. Selesai. Dapat 2 markah. Dia simple je. Ni cara dia. Yang penting kita nomborkan dulu kawasan-kawasan ni, baru senang kita nak kira. Okey? Soalan untuk apa? Lorek set. Boleh? Cikgu, yang atas L tu apa saja? Atas L ni maksudnya pelengkap. Kita panggil dia L prime. L prime maksudnya tak nak L. L prime ni maksudnya tak nak L. Tak nak L maksudnya kita tutup L. Contoh saya buat tadi, saya tutup L. Segitiga tu saya tutup. 3 dengan 4 kita tak nak. Yang tinggal apa? 1, 2, 5. Yang tinggal. Prime tu maksudnya bukan, tak nak. Maknanya nombor selain daripada nombor L lah. Betul. Boleh? Boleh. Boleh okey. Tengok seterusnya tu ada nombor, lupa pula B dia. Dia ada soalan B. Soalan B dia pula, dia minta kat situ, hitung nilai X bagi persamaan linear berikut. Okey, 2 markah je. 2X tambah 3 sama dengan 12 tolak X kuasa 2. X saja sorry. Jadi kat sini linear. Linear maksudnya kita kena buat langkah pertama, kalau ikut langkah linear lah. Untuk linear, langkah pertama kita kena selesaikan, hapuskan pecahan jika ada. Nombor 2, kalau dah tak ada pecahan, kita terus masuk step kedua, kita kembangkan kurungan kalau ada. Nombor 3, kemudian kita akan kumpulkan X. Kalau dia pakai huruf X lah. Kalau pakai huruf lain, kumpulkan huruf tu. Nombor 4, terus jawapan. Jawapan kita dapat dengan cara biasanya darab bahagi je. Darab atau bahagi sahaja. Okay, yang pertama, hapuskan pecahan. Soalan ni tak ada pecahan, tak ada masalah. Dia skip. Yang kedua, kembangkan kurungan. Soalan ni ada kurungan, jadi kita kena kembangkan dia dulu. Jadi kita kembang, kita akan dapat 2X tambah dengan 2 kali 3, 6. Sama dengan 12 tolak X saja semula. Jadi step kurungan selesai. Kemudian kumpulkan X. Kumpulkan X maksudnya yang ada X ni ada X, ni ada X, kena kumpulkan. Jadi 2X tolak pindah ke sebelah akan jadi tambah X. Yang mana? Yang X satu bahagian. Yang tak ada X kena pindah ke sebelah. Itu linear. Jadi yang kat sebelah yang tak ada X adalah 12 asal dia. 6 baru pindah. Jadi 6 tambah pindah jadi tolak. Baru kita kira. 2X campur X, 3X. 12 tolak 6, 6. Jadi jawapan dia akhir biasanya kita akan buat darab tukar jadi bahagi, iaitu 3 potong pergi bawah jadi bahagi. Jawapan X sama dengan 2. Okey, dah biasa ni kau buat lajulah 2 markah ni sekejap je kalau dah biasa. Tapi ni cara-cara kita panggil dia cadangan untuk dia punya flow dia, susunan siapa nak kena buat dulu. Okey, maknanya bukan mesti ikut ni, tak ada, tapi kebanyakannya kalau kita ikut ni dia akan bantu. Macam tu. Okey, boleh? Boleh juga. Ya. Okey. Kita terus pergi dekat soalan nombor 3. Nombor 3 ni saya belum buat ulang kaji dengan kamu lagi sebenarnya. Ini topik indeks.
Topik indeks tingkatan 3. Saya belum buat yang kat ruang kaji. Tapi benda ni senangnya boleh pakai kalkulator. Kan? Tengok soalan lah. Contoh macam soalan nombor 3. Sekejap. Baru nampak. Nombor 3A ni dia kata selesaikan. Selesaikan 32 2/5. Kemudian darab dengan 16. Berapa pula nombor dia? Kejap saya tak tengok. Tak nampak pula. Satu per dua je. 1/2. Saya tengok soalan ni. Nanti lagi nanti kacau. Satu per dua. 1/2 per dengan 128 3/7. Okey. Ini senang ya. Sebab apa? Bila dia selesaikan, kita boleh guna kalkulator. Tak ada masalah. Boleh pakai kalkulator kan. Cuma sebenarnya soalan ni nak tengok jalan kerja. Okey. Kalau tengok jalan kerja sebenarnya ini cara yang sebenar dia. Kamu tekan kalkulator terus pun tak ada masalah. Boleh buat kalau soalan macam ni kan. 32 sebenarnya. Semua ni 32, 16, 128. Kalau ikut jalan kerja sebenar, kamu kena tukarkan kepada asas 2. Tukar kepada asas 2. Maksudnya 32 ni, kita tengok asas 2. Ni kita panggil dia asas 2. Jadi, 2 kuasa 0 sama dengan 1. 2 kuasa 1 sama dengan 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 2 kuasa 3 sama dengan 8. 2 kuasa 4 sama dengan 16. 2 kuasa 5 sama dengan 32. 2 kuasa 6 sama dengan 64. 2 kuasa 7 sama dengan 128. Dia darab 2. Contoh mula dengan 0, 1. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. 16 darab 2, 32. 32 darab 2, 64. Dia macam tu. Okey. Ini biasanya kalau kamu hafal, biasanya dia sampai 10. 2 kuasa 8. 256, 2 kuasa 9, 512. Macam itulah dia seterusnya. Okey. 2 kuasa 10, 1024. Tapi biasanya sekarang ada kalkulator, tak perlu hafal lah. Cuma teknik dia macam itulah. 32 ni saya akan tukar dengan 2 kuasa 5. 32. 2 kuasa 5. Yang atas tu saya letak balik. Darab dengan 16. Tukar jadi 2 kuasa 4. Yang atas tu letak balik. Per dengan 128 adalah 2 kuasa 7. Letak balik. Nampak? Bila kamu buat macam tu, kamu akan dapati bahawa 5 dengan 5 mati. Okay? 7 dengan 7 mati. 4 dengan 2 pun boleh potong. 4 bahagi 2 tinggal 2. Jadi jawapan yang tinggal kat bawah kita ni adalah 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 2 bahagi 2 kuasa 3. Okay, yang tinggal 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 2 dalam hukum indeks, darab kita tukar menjadi tambah. Darab tukar menjadi tambah. Maksud dia kat sini, ini akan jadi 2, 2 tambah 2. Per dengan 2 kuasa 3 sama dengan 2 kuasa 4 per 2 kuasa 3. Kemudian bahagi pula tukar kepada tolak. Bahagi tukar bertolak. Dia akan jadi kat sini 2 kuasa 4 tolak 3. Jawapan akhir kita adalah 2 kuasa 1 sama dengan 2. Ini jalan kerja panjang dia lah. Menggunakan hukum indeks. Okay? Tapi kalau kamu tengok markah dia 2, kamu boleh tekan kalkulator terus je. Cuma bila tekan kalkulator, hati-hati sebab kamu kena, kalau boleh letak je lah kurungan kat atas ni. Contoh tekan kalkulator terus, kamu tekan je 32, tekan kuasa, kuasa macam tu boleh. Pastikan pecahan, kuasa pecahan mesti letak dalam kurungan. Nampak? Kena ingat. Tekan 2/5, macam tu. Ni tekan kalkulator.
Kemudian darab 16 kuasa, jumpa kuasa pecahan lagi, letak dalam kurungan. 1/2. Okey, kemudian bahagi, kita boleh pakai bahagi ni je. Bahagi 128 kuasa sama juga. 3/7 kena letak dalam kurungan. 3/7. Kamu tekan kalkulator, tekan sama dengan, dia bagi jawapan 2. Nampak? 2 cara. Untuk dalam exam biasanya saya soalan macam ni, kalau nombor semua boleh tekan kalkulator, kamu tekan je kalkulator terus. Tekan je. Ambil markah je. Markah dia pun tak banyak, 2 je. Simple. Macam mana kita nak tahu yang soalan ni dia pakai asas 2? Dia pakai asas 2 itu kita gunakan tengok nombor. Kita tengok nombor kan. Nombor biasa je, kalau nombor genap tu, kalau kamu tengok nombor genap, dia mesti asas dia genap. Faham? Asas genap tak banyak. Dalam asas nombor ini bukan topik form 4 tu asas nombor. Ini asas nombor berkenaan dengan kuasa. Kan? Kuasa asal nombor ni, ini topik indeks. Asal nombor yang biasa adalah 2, 3, okey, 5, kemudian 6, 7. Ini biasa. Jadi kat sini, asas nombor untuk nombor genap ada 2 orang je. 2 ataupun 6. Yang ganjil ada 3 orang. Macam tu. Okey. Contoh kalau kau tengok nombor, kalau nombor genap tu biasanya, dia sama ada 2 atau 6. Cuma 6 ni, special dia, belakang dia semua nombor 6. 6 kuasa 1 sama dengan 6. 6 kuasa 2 sama dengan 36. 6 kuasa 3 sama dengan 216. Dia nombor dia semua 6 belakang. Kita dapat cam kat situ. Okey. Kita asas 4 kita tak pakai sebab asas 4 datang pada 2. Jadi kita tak pakai. Asas 5 pun sama. 5 kalau kita tengok 5, 5 kuasa 1 5, 5 kuasa 2 25, 5 kuasa 3 125. Dia 5 je. 5 semua 5 belakang itu asas 5. Yang pelik ni asas 3 dengan asas 7. Asas 3 dengan asas 7 ni nombor dia kita kena tahulah. Tapi asas 3 biasanya kalau kamu selalu buat dapatlah, kamu senarai pun dapat. 3 kuasa 1 3, 3 kuasa 2 9, 3 kuasa 3 kat sini 27, situ 3 kuasa 4 81 dan seterusnya, darab 3 darab 3 darab 3 darab 3. Kan? 7 pula yang biasa kamu dalam exam dia tak keluar banyak, 7 sikit je. 7 kuasa 1 7, 7 kuasa 2 sama dengan 49, 7 kuasa 3 adalah 343. Ini nombor-nombor yang biasa. Kita cam lah, sebab tu kalau kita tengok nombor biasanya asal nombor, tengok nombor genap je biasanya 2. Kita akan teka dia biasanya 2. Lepas tu kita senarai lah. Bila kita senarai baru nampak ada. Mula kita teka dulu asas dia apa, kemudian kita senaraikan. Okey. Tapi dalam exam biasanya soalan yang menyebabkan penyenaraian ni markah dia banyak sikit lah, jangan kerja panjang ni. Kalau dia bagi nombor macam ni, kamu tekan je kalkulator. Nampak? Tekan kalkulator pun ramai yang salah tau. Jangan silap. Ingat, jaga. Kuasa kalau pecahan mesti letak dalam kurungan. Kalau kamu tak letak dalam kurungan, jawapan kamu nanti boleh jadi salah. Okey, boleh? Boleh juga. Okey. B kita masuk B. Soalan B pula dia kata tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Benar atau palsu. Okey, benar palsu ni dia special lah, simple je. Dia ada teknik untuk jawab dia. Dah habis lah saya pakai. Oh ada. Okey. Untuk benar palsu, kan? Biasanya dia jadi pada 2 bahagian lah, dan atau. Dan atau. Okey. Cerita dia dan ni, kalau benar dan benar, jawapan kita akan dapat benar. Benar dan palsu, dia akan dapat palsu. Palsu dan benar, dia akan dapat hasil dia palsu juga. Palsu dan palsu, confirm palsu lah. Kan? Atau pula dia lain. Atau benar
benar lah. Okey, benar atau palsu, dia akan jadi benar. Palsu atau benar, dia akan jadi benar juga. Palsu atau palsu, hanya ni yang akan jadi palsu. Jadi kesimpulan kita kat sini, dan ni, dia lebih berat dekat apa? Palsu. Dia lebih berat palsu. Manakala atau ni, dia lebih berat daripada benar. Faham? Jadi untuk memudahkan, maksudnya kita boleh teka lah. Contoh kalau soalan tu pakai atau, biasanya kita akan ambil dia jadi benar lah. Contoh soalan ni kan, kadang-kadang kamu tak faham pun apa benda dia bagi, kita teka. Sebab 2 markah ni kita boleh teka sebab apa? Biasanya akan betul. Contoh soalan B ni, dia kata apa? 2 atau 9 ialah nombor perdana. Tapi kamu kena ingat, dia bukan semuanya mesti betul, tapi kebanyakannya. Saya nampak atau je, saya terus tulis jawapan kita apa? Benar. Nampak? Sebab apa? Atau ni kebanyakannya benar. Kadang-kadang ayat dia nombor perdana macam mana perdana, contoh macam tu. Kan? Dan biasanya benar ni akan jadi betul. Sebab apa? Atau ni kebanyakannya benar. Tapi kalau tengok nombor 2. Punca kuasa 481 sama dengan 3 dan 30090. Nampak? Biasanya kalau dia letak dan tu, dia lebih berat kepada apa? Palsu. Jadi kita panggil dia, ini teknik lah. Kadang-kadang kita tak faham ayat dia apa, macam mana cikgu nak kira ni, tak payah kira. Kita ambil majoriti. Majoriti atau benar dan palsu. Okey? Boleh? Boleh juga. Boleh ya? Kawan dia kawan dia. Ini soalan dan atau. Kawan dia semua. Lepas tu sebahagian. Macam tu juga. Biasanya perkataan semua ni, dia lebih kepada palsu. Sebahagian ni, dia lebih kepada benar. Kita tak boleh kata, kadang-kadang bila kita cakap, kalau kita gunakan perkataan semua, dia mungkin akan jadi palsu. Contoh kita beritahu, semua orang pandai. Tak semestinya, betul tak? Ada yang kurang sikit macam tu. Ini benda tu palsu, kita tak boleh kata. Kita kata sebahagian, automatik dia akan jadi benar. Kan? Semua burung boleh terbang. Tak semestinya semua burung boleh terbang. Penguin tak boleh terbang. Kan? Betul, dia akan jadi palsu. Ini perkataan semua dengan sebahagian sama kat cerita dia. Semua ni dia geng dengan dan. Sebahagian dia geng dengan atau. Okey? Tengok soalan seterusnya. Nombor 4. Ini lagi sekali kita jumpa soalan sudut, tapi dia melibatkan algebra juga sebenarnya kalau kamu tengok. Walaupun cerita dia pasal sudut nombor 4 ni. Kan? Okey, nombor 4. A, dia bagi kat situ ada satu garis, menunjukkan 2 garis lurus PQ dan RS, garis lurus kan. Maksudnya bila dia kata garis lurus, cara kita lukis pun PQ terus, RS pun terus. Gitu. Faham kan? Kemudian ada satu lagi tarik kat tepi ni. Ni tarik. Ini akan jadi dia kata X campur 15. Sini dia bagi tahu 2X. Sini dia bagi tahu 51. Soalan dia, hitung nilai X. Kan? Jadi pengetahuan asas kamu pasal sudut lah. Dalam pengetahuan asas kita panggil dia asas sudut. Okey, asas sudut kalau garis lurus mesti apa? 180 darjah. Kalau dia bagi letak kotak ni maksudnya apa? 90 darjah. Okey, kalau bulatan penuh, penuh semua ni, semua penuh maksudnya 360 darjah penuh. Okay, ini asas sudut. Jadi kat sini kita akan pakai asas yang mana? Kita akan pakai asas yang ini. Kan? Sebab apa? Kita anggap bahawa atas ni jumlah dia ni semua mesti apa? 180. Jadi kesimpulan kita kat sini apa kita buat? Kita akan ambil 51 campur 2X campur X campur 15 sama dengan 180 darjah. Kan?
Kita ni kena kira assessing lah. X dengan X. 2X campur dengan X akan jadi 3X. 51 campur dengan 15 akan jadi, tekan kalkulator, 66. Soalan suruh cari X. Kita buat algebra lah. Kita tinggalkan X. 3X sama dengan 180 tolak dengan 66. Jadi tinggal kat sini adalah 114. 114 kan? Sini 3X. Okey. Kemudian X sama dengan 114 bahagi 3. Dapatlah kat sini. Kamu akan dapat jawapan dia. Kalkulator tengok. Berapa dapat? Kamu akan dapat 38 darjah. Dapat X ya? Boleh faham ni? Cikgu. Ya. Macam nak tahu tu 180, 290 darjah, 360. Ni garis ni. Kalau garis lurus, dia mesti 180. Okey? Tak kisah dia bagi, maksudnya saya ambil kat sini. Bila kita ambil dekat garis lurus ni, terus ni, maksudnya atas dia nampak ni, separuh bulatan. Separuh bulatan maksudnya apa? 180 darjah. Faham. Okey? Yang ini kadang-kadang dia boleh kadang-kadang dia bagi garis bersilang. Garis bersilang ni saya tak formula dia satu lagi. Kalau kamu jumpa garis bersilang macam tu, maksudnya sudut sebelah kanan dengan sudut sebelah kiri ni mesti sama. Sini A, sini pun A. Sama. Kadang-kadang dia bagi macam ni, dia pecah-pecah. Dia kata cari, maksudnya kita samakan. Dia tengok keadaan. Tapi favorite dalam SPM adalah benda ni, iaitu garis lurus melibatkan 180. Okey? Boleh? Boleh. Boleh Okey. Kita tengok B pula kan. B tengok soalan apa tu. Pelik nombor dia kan. Tengok. Okey, untuk soalan B kat sini. P darab dengan 3 kuasa 4 campur dengan Q sama dengan 20010 asas 3. Ini maksudnya soalan melibatkan asas nombor. Soalan melibatkan asas nombor. Okey. Jadi kalau kamu tengok asas nombor yang macam ni, maksudnya dia cerakin. Dia cerakin. Cerakin maksudnya belah sini dia dah bagi siap lah, kurungan jangan usik lah, biar situ. Belah sini kita kena cerakinkan. Cerakin maksudnya kita akan buat macam ni. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi nombor yang pertama kita jumpa adalah 2 darab dengan 3 kuasa 4. Campur dengan yang ini 1 darab dengan 3 kuasa 1. Kemudian kita bandingkan saja. Kita bandingkan antara itu. Ya. Ulang sekali lagi. Yang ni nak cerakin. Okey cerakin simple je nombor dia. Saya buat balik 20010 asas 3 dia bagi Bila asas 3 cerakin, langkah pertama apa kamu buat? Kamu letak nombor kat atas kepala nombor ni mula dengan 0. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi bila kita pecahkan dia, kita hanya ambil nombor yang terlibat saja. Kosong tak payah. Contoh nombor 2. Nombor 2 saya pecahkan jadi 2 darab dengan asas dia 3, kuasa dia 4. Macam tu. Campur dengan yang ni tak payah, yang ni 1. 1 darab dengan 3 kuasa 1. Itu cara pecah dia. Kita panggil dia cerakinkan nombor, asas nombor. Boleh tak? Boleh. Boleh Okay, katakan saya bagi satu nombor lain Satu nombor lain kita bagi kat sini contoh 1, 3, 5, 1. Asas 6. Nampak? Ni semua ada nombor. Asas 6. Jadi macam mana kita cerakinkan dia? Kita letak sama kat 0,
1, 2, 3. Jadi kita mula dengan siapa? Nombor bawah dulu kan. 1 darab dengan 6 kuasa 3 campur. Dia kena campur sebelah pula. 3 darab dengan 6 kuasa 2 campur. Ni 5 darab dengan 6 kuasa 1 campur. Sebab dia ada semua nombor. 1 darab 6 kuasa 0. Kan? Dan biasanya semua ni dia letak dalam kurungan lah. Boleh faham? Ini kita panggil dia cerakinkan nombor tu. Pecahkan asal nombor tu. Okey? Sekarang kita jawab soalan ni. Bila kita dah siap macam ni, kita dah bandingkan saja. Kita tengok. Yang ini sama dengan yang ini, nampak? Kita boleh tengok sama. Kan? Jadi, bila kita bandingkan, automatik kita akan dapat P dia adalah apa? 2. Kan? P dia adalah 2. Jadi, kita tulis jawapan kita P sama dengan 2. Okey, yang belakang pula Q dengan yang belakang ni semua. Kita panggil dia bandingkan. Jadi automatik kita akan dapat Q sama dengan 1 darab 3. 1 darab 3 adalah 3. Siap. Jangan pindah-pindah ni. Bila pindah-pindah saya edit. Ini kita banding. Boleh? Okey. Cikgu, macam mana dapat Q ni? Q tu, yang ni kita dah bandingkan dengan yang ni kan. Yang tinggal tu adalah Q. Kita bandingkan saja, ambil terus. Yang ni. Nampak? Tengok bentuk dia. Dia ada 2 orang. Seorang kiri, seorang kanan. Ni kiri, kanan. Yang kiri sama dengan kiri, yang kanan sama dengan kanan. Ambil. Betul kan? Ini kamu ambil kalkulator lah. Kalau kamu nak tekan kalkulator, boleh 1 darab 3 kuasa 1, kamu akan dapat 3. Dia ambil je. Sesuaikan saja. Oh, faham. Boleh? Okey. Pergi dekat soalan seterusnya, nombor 5. Ni penyelesaian masalah. Tengok markah dia. Masih lagi 4. Sebab dia kertas 2 bahagian A ni markah dia macam tu je. 4, 5. Pusing-pusing kan. Okey, nombor 5. Soalan dia apa? Rajah 4 menunjukkan sebuah bekas pendinginan dengan tapak segi 4 sama dan satu tin minuman berbentuk silinder dengan diameter 5 cm, tinggi 12. Nazmi ingin menyimpan 242 tin minuman yang sama saiz dan mengisi sejumlah air sejuk dalam bekas itu. Dia punya cerita banyak Menggunakan pi 22/7, hitung isi padu dalam cm3 air sejuk yang perlu diisi bagi memenuhi ruang bekas itu. Ni kita panggil, minggu lepas kita belajar isi padu. Jadi kita kena samakan isi padu. Bila nak masukkan, maksudnya isi padu bekas. Isi padu bekas sama dengan, kalau kotak formula dia apa? Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, tapi sebab dia kata segi 4 sama, segi 4 sama maksudnya bentuk dia macam inilah. Kotak dia. Segi 4 sama maksudnya bawah dia ni sama. Jadi kalau dia bagi tahu ni 56, yang ni pun 56. Panjang dengan lebar dia sama. Kan? Jadi panjang dengan lebar dia 56, lebar pun 56. Sebab apa? Dia kata segi 4 sama. Tinggi dia bagi kat situ 30. 30. Jadi kita boleh dapat sini isi padu bekas. Kamu ambil kalkulator, kamu tekan je isi padu bekas. 56 darab 56 darab 30. 94080. 94080 cm kuasa 2. Ini isi padu bekas. Jadi air tadi kita boleh isi dah ni. Maksudnya air kita bentuk apa? Silinder. Air tin Okey. Dia kata air tin kita ni dia punya diameter. Diameter maksudnya ujung ke ujung, bulatan. Ni kalau dalam bulatan, satu bulatan. Okey. Ni kita panggil dia diameter.
Okey. Kalau daripada tengah ke tepi, ini kita panggil dia jejari. Okey. Dia bagi diameter dia 5 dalam formula kita untuk silinder. Kalau kita tengok formula dia bagi dalam exam. Isi padu silinder adalah sama dengan pi J kuasa 2T. Dia bagi. Jadi pi kita pun dia bagi 22/7 jejari. Dia tak bagi jejari, dia bagi apa? Diameter. Dia kata diameter dia 5. Tapi kita nak jejari. Macam mana nak buat? Jejari adalah separuh daripada diameter. Kita bahagi 2. Kalau diameter 5, maksudnya jejari kita adalah 5/2. Jadi jejari sama dengan 5/2, dapatlah 2.5. Masuk dalam formula ni, kuasa 2. Tinggi dia bagi kat situ 12 cm. Tinggi dia adalah 12 cm. Jadi 12 kan? Macam tu. 12 cm. Kemudian ambil kalkulator, kita tekan. Kita dapat isi padu 1 tin. 1 tin. $235.71 kan, saya ambil itu 235.71. Ini 1 tin saja. Okey. Kemudian dia kata apa? Dia masukkan bersama ada berapa? 242 tin semua. Semua dia kata kat atas tu dia ada 242 tin. Jadi ini kena darab dengan 242, dapat isi padu air tin semua. Jadi kita dapat sama dengan 570.42.86. Contoh. Jadi maksudnya macam mana? Soalan dia, hitung isi padu air sejuk yang perlu diisi. Jadi kita buat apa? Kita tolak. Ni isi padu bekas, ini isi padu air. Yang kita balance tu adalah kena isi air sejuk. Jadi oleh sebab itu, isi padu air sejuk adalah sama dengan 94080 tolak dengan 57042.86. Dapatlah jawapan isi padu air sejuk. $370.37. 0.14 cm kuasa 3. Okey. Cuba tengok. Ni soalan masalah. Dia kena faham pasal formula berkaitan apa? Soalan ni berkaitan isi padu. Boleh? Macam mana? Nombor 5? Boleh. Hati-hati Okay, soalan ni. Minggu lepas kita ada belajar prisma sekali. Yang ni tak ada. Dia bagi biasa-biasa je. Okay. Kita tengok soalan nombor 6 pula. Soalan nombor 6. Ni topik ni pun kita dah pernah ulang kaji. Garis lurus. Kan? Okay. Tengok nombor 6. Garis lurus. Topik dia garis lurus. Dia bagi gambar rajah dia. Ada satu gambar rajah. Satah kates bagi ni. Okay. Ada satu garis lurus. Dia bagi koordinat R. 10, 4. Dan kat sini ada pintasan Y dia dekat Q. Nombor dia negatif 4. Sini ada koordinat P. Okay. Ini paksi Y. Ini paksi X. Rajah 5 menunjukkan satu garis lurus PR pada suatu satah kates dan Q adalah titik tengah. Q ni dia kata titik tengah. Kan? Ni titik tengah. Ni gambar rajah saya ni tak betul sangat dah. Patutnya R sini lagi lah. P sini lagi lah.
cantik tengah dia. Koordinat bagi P. Kamu kena cari koordinat bagi P. Jadi bila kita nak buat titik tengah, kita buat dulu. Yang pertama, kita buat satu garis baru. Kemudian kita letak balik. Ini P. Ini Q. Ini R. Kita letak. Jadi P kita tak tahu koordinat kita. X dengan Y. Q kita. Ini kita tahu koordinat ni. Walaupun dia bagi ni saja. Ini Y. Jadi X dia berapa? X dia duduk tengah-tengah. Maksudnya X dia adalah kosong. Negatif 4. R pula adalah 10, 4. Okay, soalan dia kata apa? Q adalah titik tengah. Dia suruh cari P. Cara dia, kita kena asing. Tengah-tengah ni, potong 2. Okay, tengok. X dia dulu. X dia sama dengan kosong. Yang ini, Y dia negatif 14 sini. Okay, bila dia kata titik tengah, kita akan kena cari purata. Purata maksudnya X campur dengan 10 bahagi 2. Macam tu. Okay, itu formula untuk titik tengah. Kemudian Y campur dengan 4 bahagi 2. Jadi kita kena selesaikan algebra ni. Dapatlah koordinat dia. Okay. 2 pergi sebelah. 2 darab kosong, kosong. Okay, X 10 pergi sebelah. 10 akan tukar jadi negatif 10. Kita dah dapat X lah. Y pun sama. 2 pergi sebelah. Darab. 2 darab negatif 4. Akan jadi negatif 8. 4 positif pergi sebelah akan jadi tolak. Jadi Y sama dengan negatif 8 tolak 4. Akan dapat negatif 12. Dapatlah jawapan kita. Koordinat P kita adalah X kita negatif 10, Y negatif 12. Okey. Tengok dulu kejap. Ada soalan tanya dulu. Cikgu, yang koordinat X bagi Q tu macam mana tahu kosong? Kosong. Koordinat X Okey. Kalau dia duduk tengah-tengah ni, tengah-tengah ni maksudnya X dia kosong. Nampak? Sebab apa? Belah kanan positif. Belah kiri negatif. Tengah-tengah kosong. Sama juga kalau dia duduk atas line ni. Contoh kat sini. Contoh saya bagilah ni. Contoh saya bagi kat sini. Contoh saya bagi kat sini katakan 8. Berapa koordinat dia? Sini X dia pula 8. X 8. Tapi Y dia berapa? Y dia pula duduk tengah. Jadi Y pula akan jadi kosong. Koordinat sini. Dia duduk atas line ni. Okay. Jadi kesimpulan kita, kalau dia duduk atas paksi X, maksudnya Y dia kosong. Kalau dia duduk atas paksi Y, maksudnya X kosong. Boleh? Boleh. Okay. Itu soalan yang pertama. Soalan B dia minta apa? Persamaan garis lurus PR. Okay. Bila dia minta persamaan, kita kena buat formula lah. Persamaan Persamaan, kita kena ada formula dia apa? Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita kena cari apa? M dulu. M kita panggil dia kecerunan. Jadi saya akan buat kat sini kan. M sama dengan kecerunan. Formula untuk M adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi maksudnya kat sini apa? Kena ada 2 koordinat. Kita ada berapa koordinat? Kita ada banyak koordinat. Ada 3 dah, tak ada masalah. Jadi saya akan ambil contoh R ni 10, 4. Saya jadikan R ni sebagai, sebab dia duduk kat atas, saya akan jadikan dia sebagai X2 dan Y2. Manakala yang dia bagi Q ni, koordinat kita berapa Q tadi? 0, negatif 4 ni. Saya jadikan dia sebagai X1, Y1. Jadi kita boleh guna benda ni untuk cari kecerunan. Kecerunan Y2 kita 4. Tolak dengan Y1 kita negatif 4. Negatif letak dalam kurungan. Per dengan X2 kita 10. Tolak dengan X1 0. Jadi kita akan dapat jawapan ke ni 4 tolak negatif 4. Tolak-tolak akan jadi tambah.
Jadi 4 tambah 4 akan jadi 8/10. Kamu tekan kalkulator. Okey, untuk persamaan kita tak pakai perpuluhan. Kamu kena tukar jadi pecahan. Pecahan termudahlah. Tekan kalkulator, dia akan bagi kat sini adalah 2/5. 2/5 pula kan. 4/5. Bahagi 2 kan. 4/5. Jadi M kita adalah 4/5. Kita letak kat jawapan kita. Y sama dengan 4/5 X tambah C. Okey. Sekarang tak syak lagi sebab C belum dapat. C ni pula, nama dia adalah simbol untuk pintasan Y. Pintasan Y. Okey, pintasan Y maksudnya apa? Dekat mana dia kena dekat paksi Y, nampak? Dekat paksi Y, dia kena dekat nombor negatif 4. Ini kita panggil dia pintasan Y. Jadi, kesimpulan kita kat situ, C kita adalah sama dengan negatif 4. Jadi, masukkan terus. Di jawapan akhir kita terus dapat Y sama dengan 4/5 X. C kita negatif 4. Ini kita panggil persamaan garis lurus. Okey, cuba tengok. Ingat lagi ke persamaan garis lurus? Dah lupa? Okey. Ini contohlah persamaan garis lurus. Tapi persamaan garis lurus saya target memang ada dalam exam, tapi tak tahu dia masuk macam mana lah. Kan? Ini saya boleh, kat sini saya akan ulang kejap. Untuk kamu ingat lah. Kita panggil dia bahagian persamaan garis lurus. Garis lurus kan. Okey. Yang pertama macam tadi. Formula kita Y sama dengan MX tambah C. Jadi kamu kena cari M. M dia ada beberapa cerita. Nak cari M kan. Yang pertama pakai formula tadi. Formula iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini kalau kamu diberikan 2 koordinat. Kalau tak ada, tak boleh pakai ni. Dia kena bagi 2 koordinat ini. Okey. Contoh Contoh dia bagi satu garis. Dia bagi 2 koordinat. Jadi yang ini dia bagi koordinat dia 5, 5. Betul kan? Yang ni. Yang ini pula saya ambil koordinat dia adalah 2, 1. Contoh. Okey. 2 koordinat. Jadi kita dah boleh buatlah persoalan garis lurus. Iaitu kita cari M dulu. M adalah sama dengan Y2 5 tolak Y1 1 per X2 5 juga tolak dengan X2 2. X2 tolak X1. 5 tolak 1 4, 5 tolak 2 3. Ini M kita. Okey, bila dah dapat M, kita dah boleh masuk ke dalam persamaan kita iaitu Y sama dengan 4/3X tambah C. Cuma masalah kat sini adalah C tak ada. Dia tak bagi secara graf. Tadi kan kita bagi dapat pintasan terus, ni tak ada. Bila tak ada, kamu kena guna mana-mana koordinat yang kita nampak ni untuk cari C. Contoh, saya gunakan 2, 1. Kalau saya guna 2, 1, maksudnya ini X, ini Y, saya masukkan. Jadi Y kita 1, X kita 2, campur C. Jadi kita dah boleh dapat C sama dengan 1, ni positif pindah sebelah akan tolak. 2 kali 4, 8/3. Ambil kalkulator. 1 tolak 8/3, kamu tekan, kamu akan dapat negatif 5/3. Dapatlah persamaan akhir kita. Y sama dengan 4/3X. C kita tolak 5/3. Ini jenis soalan yang dia bagi apa? Dia bagi 2 koordinat sahaja. Ni. Persamaan garis lurus kan. Yang macam tadi lagi senang sebab dia bagi 3 koordinat, dia bagi pintasan lagi.
C. Jadi mudah sikit. Ini yang biasa kita jumpa. Okey. Keadaan macam inilah. Keadaan yang seterusnya, keadaan kedua. Keadaan kedua kat sini, dia bagi dalam bentuk macam ni. Garisan dia. Dia bagi bentuk apa ni? Pintasan. Sini 8, sini 4. X, sini Y. Ini dia bagi pintasan Y. Ini pintasan. Dia bagi macam ni. Bila dia bagi macam ni, maksudnya dia lagi senang. Kan? Kalau kamu nak guna cara yang atas, boleh juga. Tapi dia mudah sebab apa? Kita dah ada C. Jadi yang kena cari M saja. Kalau pakai formula ni, yang ini adalah koordinat kita apa? 08 tadi. Yang ini adalah koordinat dia 40. Jadi kita boleh dapatkan M dia. Y2 tolak Y1. 8 tolak 0 per X2 tolak X1. Dapat jawapan kita 8 per negatif 4. Kamu tekankan kita akan dapat negatif 2. Dia lagi mudah. Jadi jawapan kita boleh tulis sebab Y sama dengan negatif 2X tambah C. Dan C kita ni. Ni adalah C. Sebab apa? Pintasan Y adalah C. Dia tak payah kira. Terus masuk je jawapan Y sama dengan negatif 2X campur 8. Ini contohlah. Dua soalan yang biasa dia tanya kamu tentang garis lurus. Okey. Dia ada lagi. Ada 2-3 lagi. Tapi yang ini yang standard lah. Okey. Lah kaji. Sikit je. Okay, kita pergi satu lagi soalan. Kita pergi tengok. Ni soalan nombor 7. Ini topik penjelmaan. Tengok gambar dia. Okey. Yang ini saya akan buat dekat gambar tu lah. Bagi kamu nampak kan. Sebab yang pertama, rajah 6 menunjukkan dua buah trapezium. PQRS, P prime, Q prime, R prime, S prime. Ini bukan macam set tadi. Prime maksudnya tak nak. Bukan. Yang ini prime ni maksudnya E-mesh. Kan? Prime maksudnya adalah E-mesh. Kan? Maksudnya kat sini, PQRS ni asal dia bertukar menjadi yang ini. Yang ini tukar jadi yang ini. Macam tu. Okey. Di bawah satu putaran dia kata. Di bawah satu putaran MN ialah satu garis lurus. Okay, dia kata yang ini jadi benda ni di bawah satu putaran. Soalan dia, sudut putaran. Sudut putaran. Sudut putaran senang aja cara dia. Contoh, saya ambil satu kertas kat sini. Dalam exam kamu boleh kamu boleh koyak kertas, tapi yang kamu koyak tu sepenjuru sikit je dekat formula. Jangan koyak kertas soalan. Formula kamu tu, dia formula dalam exam, formula, senarai formula tu, dia ada gambar gunting, boleh gunting. Jadi kamu koyak sikit, lebih kurang saiz dia. Ngam-ngam gambar yang soalan kamu tu. Okey, ngam-ngam gambar. Kurang kan? Itu. Pergi dekat soalan asal dia ni. Betul kamu ambil pen, tekap. Tekapkan gambar dia, gambar yang asal. Tekap. Tekap simple je, letak titik dulu. Dah. Saya letak titik je. Sebab apa? Saya gariskan. Tekap je. Jangan pergi koyak kertas soalan tu pula. Dekat formula kat formula ataupun kat ujung-ujung macam ni. Tempat asal dia. Okey. Kemudian bila dia kata sudut putaran. Di bawah satu putaran. Sudut putaran. Jadi bila kita nak putarkan dia, macam mana putar dia boleh jadi macam tu? Apa kita buat? Kita letak je satu titik pada mana putaran. Letak. Contoh saya letak sini. Letak je. Saya letak, lepas tu saya putar. Bila saya putar, sampai sini. Baru dapat bentuk dia balik. Nampak? Jadi maksudnya saya putarkan sebanyak mana? Banyak mana saya putar? Tengok. Asal dia macam ni. Kalau kita putar macam ni, sekali adalah apa? 90 darjah. Putar lagi 180 darjah. Itu jawapan kita. Kita boleh putar. Okey? Jadi jawapan kita kat sini untuk soalan nombor 7 ni. Nombor 7. A1. Nyatakan sudut putaran. Iaitu kita panggil apa?
180 darjah. Itu kita panggil dia sudut putaran. Boleh faham kan ni? Okey. Boleh. Boleh ya? Dia satu markah ya ni. Tak banyak. Ni cerita tadi putaran. Kalau dia kata apa? Translasi. Translasi maksudnya gambar ni macam ni, kita gerak-gerak. Gambar tidak berubah. Itu kita panggil dia translasi. Okey. Kalau dia kata pantulan, kamu kena terbalikkan. Ni asal dia pusing. Dapat. Itu kita panggil pantulan. Tak kisah paksi dia kat mana. Ini pantul. Ini pantul. Putar, kita putarkan kertas tu. Itu putaran. Translasi, macam mana asal, macam itulah dia bergerak dia. Itu namanya translasi. Okey. Pantulan, pantulkan kertas. Terbalikkan kertas. Itu namanya pantulan. Itu kita panggil petua kertas tu. Okey. Nombor 2. Nombor 2 dia minta apa? Koordinat pusat putaran. Okey, pusat putaran kamu kena sambung. Kamu kena sambung. Tu, saya sambung kat sini. Kamu kena sambung apa? Sambungkan P dengan P. Sama P dengan P. P dan contoh saya sambung P dengan P. Sambung je. Susah pakai mouse. P. Lepas tu S dengan S. S sambung dengan S. Bila kamu sambung, kat mana pusat dia ni? Tempat dia bersilang ni. Kalau ada jumpa, itu namanya pusat dia. Jadi kat sini, dia bersilang dekat sini. Tapi kita ambil koordinat terdekat lah. Jangan, kadang-kadang bersilang tu kita lagi sikit. Itu tempat dia. Tempat dia bersilang. Jadi apa koordinat dia? Cuba baca koordinat dia. Kita baca X dulu. X dia adalah 1. X dia adalah 1. Y dia adalah -1. Jadi koordinat kita 1, -1. Itu jawapan kita. Pusat kita adalah 1, -1. Cara dia sambung je. Ini untuk apa? Putaran 180 darjah. Ni cara ni. Okey. Kemudian soalan dia tanya apa pula? Dia kata, nyatakan koordinat imej bagi titik M dan titik N di bawah putaran yang sama. Sama cerita dia. Sama cerita dia. Lebih kurang je. Cuma beza dia apa? Beza dia, kita kena lalu pusat yang sama. Contoh M. M ni, saya kena lalukan pusat yang sama. Lalu pusat yang sama. Tengok saya lalu. Okey, saya straight terus. Kemudian saya akan kira berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Jadi kita kena pergi pun 6 kotak juga. Straight. Saya dapat situ. Nampak? Situ M. Kan? Jadi kita akan dapatlah tempat dia. Mana M? M, tempat dia duduk dekat ni M. Ya, kenapa dia tak lukis ni? Ni M. N kat mana? N 2 kotak sini. Nampak? Dia straight sama. Sebab tadi kita kata straight, dia yang ni pun akan jadi straight. Boleh? Koordinat M mana? Koordinat M tu hujung. Hujung. Nampak? Cara nak ukur dia, kita buat satu garisan terus melalui pusat dia kan. Buat terus, kemudian kamu kena kira kotak tau. Dia mesti sama banyak. Contoh saya kira kat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Jadi, pergi sebelah apa mesti 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koordinat dia apa ni? 7, 2. M adalah 7, 2. Faham?
N berapa N? N kat sini N. Sebab apa? N duduk sini. N 1, 2, 3, 4 je. 1, 2, 3, 4. Ya, koordinat N adalah 5, 1. Kenapa? Oh, nak susu. Nak susu. Tak apa, kejap lagi. Ayah nak habis dah dengan abang. Nanti ayah habis buat susu. Okay. Boleh faham? Cikgu, macam mana nak tahu sudut putaran tu? Sudut putaran tadi kertas. Ni. Asal ni. Ni. Kan? Tu asal dia nampak. Dia jadi bawah tu. Jadi kita putar lah. Bila kita putar sekali maksudnya 90. Kita putar lagi sekali 180. 180. 180 darjah. Kan? Kalau sekali putar, contoh kalau macam ni je apa? Ini 90. Contoh kalau kamu tengok gambar soalan dia bagi gambar asal macam ni, yang soalan kita. Tiba-tiba satu lagi dia bagi macam tu. Jadi kalau macam ni, maksudnya kita kena tengok asal dia macam tu, kemudian kita putar macam tu. Nampak? Dapat macam ni. Okay? Jadi kalau macam ni, untuk 90, kita kena bagi tahu dia sudut 90 dia ada arah. Sudut 90 dia ada arah. Maksudnya kita putar dia macam ni, kita putar ke sini. Ke sini maksudnya arah kita apa? Lawan jam. 180 dia tak ada arah sebab dia sama je. Belah sini belah sana sama je. Kan? Contoh kalau kat sini kita buat ikut jam, jawapan kita akan jadi macam ni. Salah. Ini ikut jam. 90 ikut jam. Ini 90 lawan jam. Ini tu 90. Kalau macam ni, soalan kita ni senang sebab apa? Ni asal dia. Kita buat 90 belum dapat. Kita putar lagi sekali baru dapat. Maksudnya apa? 180. Boleh? Boleh. Okay. 180 tak ada arah. 90 ada arah. Okay. Itu soalan untuk nombor 7. Dia semua soalan dia beri markah dia 4 je. 4. Okey, satu lagi. Yang ini, padam dulu. Ini topik teori graf. Ini kita dah buat itu. Teori graf. Kita tengok teori graf. Teori graf antara topik yang mudah lah. Nombor 8. Teori graf. Okay. Soalan pertama dia minta apa? Nyatakan tepi dan bilangan tepi. Wah, dia minta tepi dan bilangan tepi. Okey, kamu kena ingat. Kalau dia minta bucu. Bucu simbol dia adalah V. Bucu adalah V. V ni, bucu adalah kita punya huruf. Huruf adalah kita punya bucu. Okey, kalau tepi. Tepi pula simbol dia I. Tepi ni adalah garis. Garis kita tu. Garis semua adalah tepi. Okey. Satu lagi darjah. Darjah. Ini kita panggil dia D. D D darjah. Darjah ni dia lain sikit. Darjah dia kena tengok berapa garis sambung ke satu bucu. Kan? Bilangan garis ke bucu. Okey, ni tiga-tiga ni lah dalam topik ni. Okey, yang ni senang soalan dia. Okey, dia minta apa? Nyatakan tepi. Jadi kita kena buat tepi kita I sama dengan macam set. Macam set. Tepi kita. Kita ambil apa itu? Yang pertama adalah PQ. PQ. Kita tulis PQ. Kemudian apa? QR. QR. Kemudian RT. Sama je. RT. Kemudian TP. Dan kemudian yang belum ST. RS. RS belum kan? RS. Ini kita punya tepi. Okey. Bilangan dia ada berapa bilangan? NE. Kira bilangan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua kena ada 6 garis.
Macam tu. Sebab tu markah dia satu-satu je. Okey. B pula, dia kata pokok. Okey, pokok ni, kamu kena ingat syarat pokok. Syarat pokok yang pertama, semua huruf terlibat. Semua huruf terlibat. Tapi syarat dia semua huruf yang boleh disambung lah. Yang ada garis. Kan? Semua huruf terlibat dan dia merupakan sebahagian dari graf. Sebahagian dari graf. Yang kita panggil sebagai subgraf. Okey, nombor 3. Tidak boleh ada kitaran. Kitaran maksudnya tak boleh patah balik. Contoh soalan ni. Okay. Bila ada gambar ni, langkah pertama, dia suruh lukis berapa pokok? 2 pokok. Jadi kita buat huruf dulu. P, Q, R, T, S. Nampak? Kemudian kita sambungkan huruf ni ikut garisan ni. Contoh, ini jawapan dia banyak tau. Macam-macam jawapan boleh dia. Syarat dia kena sambung. Saya sambung P ke Q. Ada tak P ke Q? Ada. Kemudian Q ke R. Kemudian saya sambung R ke T. Kemudian T ke S. Ini pokok. Pokok adalah semua huruf terlibat. Semua huruf disambung. Dan dia merupakan sebahagian. Kalau kita buat huruf ni pergi P, pergi S. Tak boleh. Sebab PS tak ada. Tak boleh pandai-pandai. Dia kena ikut gambar asal. Ini pokok yang pertama. Pokok yang kedua, buat lagi sekali, salin lagi sekali. Huruf dia. Tak S, ini P, Q. Jangan salah huruf salah juga. S. Sekarang kita nak pergi ke mana pula? Kita boleh pergi ikut lain, tak ada masalah. Asalkan semua kita sambung. Contoh, saya buat P, pergi ke T. Kemudian T, pergi ke R. Kemudian R, pergi ke Q. Okey. Dan yang ini saya sambung macam ni je. Ini pun kita panggil dia pokok. Sebab dia tak boleh ada kitaran. Okey. Apa yang saya masukkan ada kitaran macam ni. Pokok contoh saya buat ini P, Q, R, T, S. Tiba-tiba saya buat ni. Pergi sini. Pergi sini. Pergi sini. Kau patah balik sini salah. Dia tak boleh ni. Dia tak boleh. Dia tak boleh ada ni macam ni. Segitiga ni ada kitaran. Tak boleh. Kalau kita buat segi 4 tu pun tak boleh. Dia satu-satu je. Satu-satu. Cabang-cabang ni boleh. Ini kita panggil dia pokok. Boleh faham tak ni? Okey. Boleh. Boleh. Ni topik yang senang lah. Boleh skor lah. Contoh. Okey. Kita terus pergi. Ada satu lagi yang ini kita baru belajar juga. Ni antara topik-topik yang favorite juga. Iaitu graf gerakan. Graf gerakan. Okey. Saya ambil nombor 9. Graf gerakan kat sini. Sekejap. Nombor 9, graf gerakan. Okay, kat sini dia bagi satu gambar situ. Melibatkan satu graf gerakan laju melawan masa. Laju dia bagi dalam masa tu kilometer jam. Biasalah kilometer jam maksudnya kita punya kelajuan lah. Kenderaan kita. Okay. Dia bagi kat sini ada 1/3. Yang ini adalah 3/2. Sini ada T. Sini 110. Oh, highway. Okey. Soalan dia, rajah 8 menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan Allah dari Temeloh ke Bentung melalui LPT2. Dia kampung lah. Kadar perubahan laju. Soalan A dia minta apa? Kadar perubahan laju.
Okey, dalam 1/3 jam pertama. Okey, kadar perubahan laju, formula saya biasanya adalah segitiga. Itu formula. Simple je formula. Kadar melaju segitiga. Segitiga mana? Segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama. Mana segitiga yang pertama ni? Formula kita keluarkan segitiga tu. Lepas keluarkan berapa lebar dia? 1/3. Berapa tinggi dia? 1/10. Jadi jawapan kita sebenarnya ada tu, kita ambil atas bahagi bawah. 110 per dengan 1/3. Terus dapat. Terus kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia 330. Itu kita panggil dia kadar perubahan laju. Nampak? Cikgu, yang 1/2 tu apa dia? Yang kena ada 1/2 kali. Itu luas. Oh. Luas menyebabkan apa? Kalau luas, dia sama dengan jarak. Kalau dia minta jarak. Yang ini kadar laju ambil terus je. Sebab kadar perubahan laju ni sebenarnya konsep dia adalah kecurunan. Kecurunan maksudnya Y bahagi X. Dan formula kita adalah sama dengan Y bahagi dengan X. Ni Y, ni X. Bahagi je. Sebab itu markah satu je markah dia. Sebab senang. Okey. B tu yang kamu cakap tadi. Yang kamu cakap tadi tu B tu. Soalan B dia kata apa? Nilai T jika jumlah jarak bagi seluruh perjalanan adalah 110 km. Jadi jumlah jarak adalah sama dengan jumlah luas. Jumlah jarak adalah jumlah luas. Kalau kamu tengok kat sini ada 3 kawasan. Kawasan segitiga 1, kawasan 2 dan kawasan 3. 1, 2 dan 3. Okey? Tapi ada pelajar dia kata, cikgu boleh buat semua tak? Bentuk trapezium semua? Boleh juga. Dia 2 kaedah. Dasarkan kita tahu, cerita dia jarak adalah luas. Nampak? Kalau kamu nampak bentuk trapezium besar lagi senang. Jumlah jarak terus nampak. Nampak bentuk dia. Bentuk trapezium besar terus. Jadi trapezium kita perlukan apa? Kita perlukan berapa panjang bawah ni? Panjang bawah ni adalah 3/2. Okey. Berapa panjang atas? Panjang atas ni. Ni panjang atas. Panjang atas dia adalah T tolak 1/3. Itu panjang atas. Berapa tinggi dia? Tinggi dia adalah 110. Okey. Apa formula luas trapezium? Luas trapezium formula dia adalah 1/2. 2 garis lari yang depan-depan ni kita tambah. Tambah depan-depan. Tambah depan-depan maksudnya kita akan ambil T tolak 1/3 campur 3/2. Darab dengan tinggi. Berapa dia bagi? Dia bagi jarak juga berapa? 110. Macam tu. Selesaikan ni. Dapatlah jawapan kita. Jadi macam mana selesaikan dia? Kamu boleh guna kalkulator pun boleh. Saya biasanya soalan macam ni saya cadangkan pelajar guna kalkulator je yang pakai shift calculate. Kamu tekan kalkulator kamu boleh kot. Dengan kalkulator saya lebih kurang kot. Contoh, 1/2 ni biasanya saya galakkan pelajar 0.5 je. Kemudian kurungan T ni kamu tekan alpha X. Tekan ikut je tak apa. Alpha X. Tolak 1/3. Kamu boleh tekan kalkulator kamu 1/3. Kalkulator saya keluar macam ni. Kamu punya kalkulator tak kisah macam mana pun. Asalkan tekan je. Kemudian 3/2. Follow je terus. Tutup kurungan. Tutup kurungan. Kurungan pula buka balik. Dia kan tak buat kurungan ni. 110. Tutup kurungan. Sama dengan ni. Apa kamu buat? Kamu kena tekan alpha. Alpha. Tekan calculate, dia keluar sama dengan. Tekan. Lepas tu 110. Okey. Seterusnya apa kita buat? Nak dapatkan jawapan dia, kamu kena tekan shift calculate. Shift calculate. Kalau kalkulator saya sekali buat dapat terus. Kalkulator kamu mungkin kita perlu 2 kali. Shift calculate, shift calculate. Ikut terpulang jenis kalkulator.
Cuba tekan, dapat tak? Jadi siapa X kita? T. T adalah sama dengan 0.833. Kalau pecahan, 5/6. Cuba guna kalkulator kamu, tekan. Dapat? Dapat. Dapat Dia tak payah buat jalan kerja banyak sangat sebab markah dia tak banyak. 3 je. Banyak dah jalan kerja kita buat. Formula apa benda dah banyak dah. Okey? Boleh Cikgu, Ya. yang trapezium 110 tu dia tinggi ke? Ni tinggi Luas tinggi dia. Tinggi dia, nampak? Sebab trapezium ni dia ada 2 jenis. Kalau kamu tengok trapezium, dia ada 2 jenis. Kalau trapezium kita duduk macam tu, yang ini kita akan jadi A, B dia. Ini bawah dia punya tinggi dia. Kita tak bagi tinggi dia, kita bagi panjang. Sebab tu saya letak C. Jadi formula kita untuk luas dia adalah 1/2 A campur B darab dengan C. Okay? Tapi bila trapezium kita tidur, yang ni A, B, ini C. Benda yang sama tak? Lepas tu kita akan dapat jawapan dia. Luas dia 1/2 A campur B, C. Cuma gambar kita ni, trapezium kita, yang soalan ni tajam dua-dua belah. Bila tajam dua-dua belah, kita kena buat tinggi sendiri ya sini. Kita dapat tinggi sendiri. Sebab tinggi mesti tegak, dia tak boleh sengit. Boleh? Boleh. Okey. Bulan macam-macam ni. Boleh ya. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Saya ada tinggal satu soalan dah. Soalan ni kamu metrik. Kita ada buat metrik tu, kamu boleh try buat. Untuk soalan kaedah metrik. Okey, cubalah buat nanti kan. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi besok. Besok pagi juga. Nanti saya akan bagi soalan sambungan dia sikit. Soalan sambungan dia, kamu siap sediakan kertas graf lah dalam 2 line kertas graf. Sebab besok kita akan belajar pasal nak buat soalan banyak markah sikit. Graf. Soalan antara banyak markah dan mudah untuk dapat markah adalah graf. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu.